علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل Amin. عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Okay. So, yang ini, okay. Kalau awak tengok, ini dia bagi dalam 2 unknown. Okay, awak tengok dia bagi dalam 2 unknown. Ini yang kamu, ini kalau apa senior kamu. Senior kamu dia gunakan macam ni. Okay, iaitu you ada X, ada Y, satu linear, satu lagi non-linear. Dan di substitute you akan cari nilai X dengan Y. Okay, tapi untuk kamu, dia ada sampai pada 3 persamaan. Okay, 3 persamaan dan 3 unknown. Sekejap Okay, saya cari kejap. Ini dia. Okay, yang ini. So, ya Allah. So, kita buat yang ini dulu sebab dalam silibus pun memang kamu diajak untuk 3 pemboleh ubah dulu. 3 pemboleh ubah. Jadi kat sini kalau kamu tengok dia ada X, ada Y, ada Z. Kita akan cari X, Y, Z. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Ingat sikit-sikit. Ingatlah sikit-sikit. Okey. So sebenarnya kalau dia 2 persamaan saja, 2 unknown, kamu dah belajar masa level form kan? Kita samakan dan kita buat tambah ke tolak ke, betul tak? Kan? Ingat lagi? Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah, so kat sini kita akan tengok Jadi dia ada 2 kaedah. Satu you gunakan substitution method iaitu kaedah penggantian. Satu lagi kamu menggunakan kaedah untuk hapuskan. Hapuskan maksudnya kamu akan samakan nilai dia semua. Lepas tu kita akan hapuskan dia. Sekejap sekejap. Saya lupa ada seorang pelajar ni. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini ada X, ada Y, ada Z. So sekarang macam ni. You yang kena decide. So ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Ada 3 persamaan, kita nak selesaikan mana dulu? Dan tentunya biasanya 1 dengan 2. 1 dengan 2 terlebih dahulu. Lepas tu kamu tengok, kita nak hapuskan yang mana? Ini lebih guna kalau macam ni senang you buat guna kaedah hapuslah elimination lah. So you tengok kat sini X, kat sini 4X, kita tak boleh nak matikan macam tu saja. Sini 3 dengan 4 pun tak boleh. Dan kita nampak sini Z, sini Z. Dia huruf yang sama. So saya akan buat persamaan 1 tolak persamaan kedua. Bila 1 tolak 2, maka kita akan dapat X tolak 3Y, kan dia buat tambah Z sama dengan 2, sini 4X tolak 4Y tambah Z sama dengan 7. Kita guna operasi tolak. Sekejap ya, ada orang masuk. Okey, jadi bila kita guna operasi tolak, kita akan tengok X tolak 4X, negatif 3X. Negatif 3Y tolak negatif 4Y, so kita dapat positif Y. Z tolak Z, habis. 2 tolak 7, kita dapat negatif 5. Okey, selesai. Sekarang kita buat seterusnya, kita ambil pula persamaan 2 dengan 3. Kita tengok apa yang sama. 2 dengan 3, X-nya tak sama, Y-nya tak sama, Z-nya tak sama. Okey, tapi dekat sini sebab kita nakkan X dengan Y. Bermakna persamaan 2 dengan 3, saya kena hapuskan Z. Z ni kita kena buang. So kalau kita tengok dekat sini, kita nak buang Z, maka persamaan kedua, saya akan darab dengan berapa supaya saya boleh hapuskan Z pada persamaan ketiga? Darab berapa? 3. Ya, kita darab 3. Janji dia sama. Positif negatif biarkan dulu. So persamaan 2 kita darab 3. Maka kita akan dapat 4 darab 3. 12X tolak 12Y tambah 3Z sama dengan 21.
So 2x tolak y tolak 3z sama dengan negatif 4. So kita dah dapat persamaan 2 yang baru. So dekat sini kita tengok dah sama dah nombor dia 3 dan 3. Cuma kita tengok tanda berbeza. Satu positif, satu negatif. Bila tanda berbeza lelaki dengan perempuan kita boleh kahwinkan. Tambah. Satukan mereka. Okay. So 12x tambah 2x dapat 14x. Negatif 12y tambah dengan negatif y, negatif 13y. 3z tambah negatif z habis. 21 tambah negatif 4 ia dapat 17. Maka kita dapat persamaan yang baru adalah persamaan antara 1 dengan 2 kita dapat yang ini. Tadi 1, 2, 3. So kat sini saya akan labelkan sebagai persamaan yang keempat. Dan sini adalah persamaan yang kelima. Dalam menomborkan persamaan ni tak kisah ada orang dia akan kat sini dah tukar 4. Tak kisah pun. Jangan jawab faham. So sekarang kita tengok. Saya ada persamaan 4 dan 5. Okey, 4 dan 5 kita tengok. Kita tengok sama juga kita gunakan negatif 3x tambah y sama dengan negatif 5. Satu lagi 14x tolak 13y sama dengan 17. Okey, bila macam ni kalau kita tengok kita nak hapuskan dia. Okey, kat sini awak tengok tadi saya guna kaedah penghapusan kan, hapuskan mana yang kita tak nak. Kali ni saya nak tunjuk kamu menggunakan kaedah substitution, iaitu kaedah penggantian. Jadi tak kisah pun dua-dua guna, dua-dua boleh guna. Okey, kalau nak guna kaedah hapus, maksudnya kita akan samakan. Kita nak samakan x tak boleh sebab 3 dengan 14. So saya akan samakan y. Maksudnya kita darat dengan berapa ni? Yang keempat. Darat dengan berapa? Supaya boleh sama. Berapa? Hello? Dekat itu tutup. Dengar tak? Tak dengar? Okey. Okey, jadi persamaan 4 ni saya nak darat berapa supaya saya boleh selesaikan dengan persamaan 5? Tutup laptop. Darat berapa? 13 cik. Darab 13. Nanti y dia sama kan? Boleh? Boleh cikgu. Okey, tapi sekarang awak tengok saya ubah, saya guna substitution. Saya ambil persamaan 4, saya susun y. Y sama dengan negatif 5 tambah 3x. Jadi ini dah persamaan baru iaitu persamaan ke-6. So persamaan ke-6 you substitute dalam persamaan kelima. Okey, yang kelima apa? 14x tolak 13y. Y kita negatif 5 tambah 3x sama dengan 17. Faham? Jadi maksudnya dekat sini awak boleh gunakan dua kaedah dalam satu penyelesaian. Okey, so kita selesaikan. You akan dapat sini adalah 14x. Okey, then negatif-negatif. So you akan dapat jawapannya positif. Tambah 65 tolak 39x sama dengan 17. Okey? So awak dah dapat dekat situ. So kat sini kalau kita selesaikan. Okey, you tengok 39 dengan 14. So kat sini you dapat negatif berapa? Negatif 25x. Negatif 25x, lepas tu kita akan buat 17 tolak 65. Okey, macam salah je. Mana saya silap ni? Cek Sini betul. Ini betul tak ni? X 3 betul. Tolak-tolak, tambah betul habis. 2 tolak 7 betul. 12 dengan 2 saya guna tambah. So 14. Tolak 13y betul. 21 tolak 4 betul 17. So saya ada 3y negatif 5, 14x. Okey, jadi y sama dengan negatif 5 tambah 3x. 14y tolak 13. Okey. 14. 25. Negatif 25 kan? Betul kan? Tapi jawapan dia tak betul lah. Mana silap ni? Tolong tengok sekejap. Saya ada silap kat mana-mana tak? Sini 3x2.
4X tolak 4Y tambah Z. So, saya guna operasi tolak. X tolak 4X negatif 3X betul. Y betul. Z tolak Z habis. 2 tolak 7 negatif 5. Okey. Astaghfirullahaladzim. Betul lah. Saya darat 3 kan. 4 kali 3, 12. Negatif 12. 3, 7 kali 3, 21. 2X tolak Y, 3Z tolak 4. Betul dah. 12 tambah 2, 14X. So, sini 13 negatif 13Y. 21 tolak dengan 4, betul 17. Okey. So, negatif 3X tambah Y negatif 5. Kenapa kat sini macam tak betul? Negatif 5 3X. 14 negatif sekejap ya. Y negatif 5 tambah 3X. 13 kali 5 betul 65. 13 3 betul 39 17. So kat sini 39. Cikgu. Mana saya silap? Yang 2 darab 3 tu bukan 2X tambah Y tolak 3Z sama dengan negatif 4 cikgu? 2X. Bukan Patutlah. Itulah dia ni kan. Hati-hatilah. Terima kasih. Okay. Saya baca banyak kali tapi tak perasan. Okey. Nampak Dia kenapa tahu? Kenapa kita boleh tahu silap? Sebab biasanya kat sini X, Y, Z ni kamu akan dapat kalau dia perpuluhan pun perpuluhan yang boleh tukar pecahan. Contohnya 2/3, 1/2 macam tu. Tapi bila saya kira ni tadi, saya akan dapat nombor yang pelik. Perpuluhan yang tak boleh tukar pada pecahan. Tu yang mungkin ada something wrong dekat sini. Okey, terima kasih. So, negatif 12Y tambah dengan Y. Bermakna kat sini negatif 11. Okey, terima kasih. Okey, hati-hatilah. Saya doakan tak berlaku pada awak macam ni. Tapi itulah, ini yang kita takut sebenarnya. Okey, negatif 12Y tambah dengan 1. So, kita dapat negatif 11Y dekat situ. Okey, jadi kat sini pun saya betulkan lah. Okey. Okey, itu dia. So, sini pun jadi 11. Okey, ni salah lah. Okey, so sini 11. 11 kali 5 tu dapat 55. Tolak dengan 33X. Jadi kalau kita tengok, kita akan selesaikan di situ. So kita dapat ni adalah negatif 19X. Jadi kita akan dapat 17 dengan 55. So kita dapat sini dapat negatif 38. Jadi X-nya negatif 38 bagi negatif 19. X kita dapat 2. Kan? Biasanya nombor dia yang nombor cantik-cantik macam ni lah. Okay, so you dapat X2. Tak selesai lagi sebab kita nak X, Y, Z. Okay, so kalau awak tengok dekat atas ni persamaan 4 atau 5. You masukkan untuk kamu dapat nilai Y. So, saya masukkan X sama dengan 2. Negatif 3, X dia 2 tambah Y sama dengan negatif 5. So, Y kita dapat negatif 5 tolak tambah 6. Kita dapat Y-nya 1. Dah dapat X, dah dapat Y. Masuklah dekat mana-mana persamaan. Saya masukkan dekat persamaan pertama. X dia 2 tolak 3, Y dia 1 tambah Z sama dengan 2. 2 tolak 3 you dapat negatif 1. Jadi Z-nya dapat 3. Okay? So itu cara untuk kamu buat. Dan selepas kamu dapat nilai-nilai ini, jangan biar je macam tu. Kamu masukkan balik persamaan-persamaan nilai-nilai X, Y, Z dalam sini. Kita tengok, kita masukkan X. Awak tekan kalkulator lah. X-nya 2. 2. X2 tolak 3. Y kita ialah 1. Dan Z kita kat situ ialah 3. Okay. Z kita ialah 3. Tambah 3. Okay, good. Kita dapat betul 2. Then you check pula X, Y, Z masuk dalam persamaan yang ke-2 dan seterusnya. Faham? Boleh? Boleh. Okay, boleh kan? Siapa Iman? Okay tak Iman? Iman? Okey lah. Okay. So, saya nak kamu cuba buat soalan yang ini. Soalan B ni. Cuba buat. Semua orang buat. Cuba. Kat sini awak tengok dia 6 markah. 6 markah maksudnya dalam masa 9 minit mesti siap.
Okay, kalau dapat kurang lagi okey lah. Okay, cuba buat pelan-pelan. Then tengok dapat tak jawapan seperti dalam ruangan jawapan tu. Cikgu ni soalan tadi Hah? Sama ke? sama. Cikgu soalan Ya sama. Allah Akbar. Okay. Saya main apa kopi punya. Oh, sebabnya dia menggunakan sistem Gauss ni. Okey, ni nanti saya tunjuk Kita ambil soalan dulu, buat yang biasa dulu. Okey. Ni pun sama ke? Tak kan? Ni sama juga. Ni macam konsep cara nak jawab dia sama. Yelah, cikgu, cumanya Z dia ubah tu. soalan kan. Dia menggunakan satu kita guna tadi, satu lagi guna konsep untuk persamaan Gauss tu. Okey, yang ni lain. Okey, buat. Ada tak yang tak bergerak? Kalau ada yang tak bergerak, awak WhatsApp saya. Kok ada yang buat-buat tak bergerak. Siapa yang buat-buat tak gerak, hantar gambar kat saya. Nanti saya tunjuk.
Semua boleh gerak tak ada yang WhatsApp saya ni. Dan awak sebenarnya benda ni pun kita boleh tekan kalkulator Kita tak apa, buat dulu nanti saya tunjuk. Saya dapat cikgu. Dapat Okay, good. Okay, orang lain? Dah settle? Okay tak? Okay, lain dah? Belum? Okay. Okay, Hana hantar gambar kat saya nak tengok. Okey cikgu. Okay. 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 Okay, good Putri. Iman Sofia, awak punya dah betul dah tu. Teruskan untuk persamaan 2 dengan 3. Ataupun persamaan 1 dengan 3 pun boleh. Okay, Hana hantar gambar Hana. Okay.
Okey. Okey Hana, awak dah dapat X tu, masukkan terus. Awak dah dapat X kan? Ha. Masukkan terus dekat persamaan awak tu. Oh, okey cikgu. Nanti tinggal Y dengan Z. Okey? Okey. Kalau ikut dalam saya punya bahan ni, dia ada guna persamaan Gauss tu kan, guna kaedah itu. Tapi itu adalah kaedah alternatif. Tapi kita berdasarkan dalam buku teks. Okey, dalam buku teks tak ada. Jadi sekarang ni saya akan ajar kamu cara tekan kalkulator. Sebab cara tekan kalkulator ni untuk memastikan jawapan kamu tu betul ke tidak. Itu yang penting. Kita nak cek jawapan itu betul ataupun tidak. Okey. Sebab untuk Gauss ni adalah dia punya kaedah alternatif. Okey, kita boleh menggunakan kaedah penghapusan Gauss ni. Tapi maksudnya kalau kamu dah boleh kuasai yang ini, then you check jawapan menggunakan kalkulator. Kalau betul, okey lah. Macam tu je. Okey. Okey, kita tunggu yang lain sikit. Bagi diorang dapat juga ni. Iman, 1 dengan 3 Iman. 1 dengan 3, Iman boleh dapat 1 huruf terus. Kalau tengok dekat sini. Okey, semua dapat dah? Ada yang belum? Dapat cikgu. Dapat okey. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya awak tengok persamaan 1, 2, 3. Tadi saya buat 1 dengan 2. Okey, kat sini awak kena pandai nak guna yang mana. Okey. Jadi kalau awak nak buat 1 dengan 2 boleh. 1 dengan 2 kalau awak tengok awak hapuskan. Persamaan 1 dengan 2 kita tengok Z. Kan? Dia segalanya sama. Bila sama, so kita guna operasi tolak. Betul lah Iman buat tadi. Persamaan 1 tolak persamaan ke-2. Jadi dia dapat 2X tambah 2Y tolak Z sama dengan 0. So kat sini 4Y tolak Z sama dengan 1. So kita guna operasi tolak.
Guna operasi tolak. So sini dapat 2x. Okey, tolak dengan 2y. Ini habis sama dengan negatif 1. Okey. Ini persamaan 1 dengan 2. Okey, dia tidak semestinya 2 dengan 3. Tidak semestinya. Okey, sebab saya nampak saya boleh selesaikan persamaan 1 dengan 3. 1 dengan 3 kalau awak tengok, sini 2 x, sini kat sini negatif x kan. Dekat y ni awak tengok. Okey, saya guna warna lain sekejap Okey, saya tak bukan 2 Oh, Allah Akbar. Saya bukan nak guna 2, saya nak guna y sebenarnya. Okey, awak tengok. Y, 2y. Sini negatif 2y. Untuk Z, negatif Z dengan Z. So, nombor dia sama. Dekat sini nombor dia sama. Jadi, saya akan tengok. Bila dia sama, nombor dia sama tapi tanda berbeza. Bila tanda berbeza, kita guna operasi tambah. Jadi, awak tengok 2x tambah 2y tolak Z sama dengan kosong. Negatif x tambah 2y tambah Z sama dengan 2. So, kita guna operasi tambah. 2x tambah dengan negatif x. So, kita dapat x. 2y. Okey, 2y. Ya Allah, ini negatif 2y tambah dengan negatif 2y, habis. Negatif z tambah dengan z pun habis. Kosong tambah 2. So, kita dapat x-nya ialah 2. Kan? Jadi kat sini persamaan 1 dengan 3 kita dah dapat jawapan. So, masukkan dekat sini. Dia lebih ringkas. 2x, x kita 2, tolak 2y sama dengan negatif 1. Negatif 2y sama dengan negatif 1, 2 darab 2, 4, tolak 4. Jadi y-nya awak dapat 5/2. Dah dapat y, dapat x, boleh cari z. Faham? Boleh? Okey tak? Respon sikit. Okey, Okey. cikgu. Okey. So ingat, dia tidak semestinya 1, 2, 2, 3. Tak semestinya. Ikutlah. Okey, saya nak tunjuk. Okey, Iman okey tak Iman? Okey. Okey Okey, nanti tak apa Iman. Kalau cikgu laju, Iman kena bagi tahu Okey. So kita tengok, saya nak tunjuk kamu menggunakan kalkulator untuk semak jawapan kamu menggunakan kalkulator. Jadi kita nak pastikan bahawa jawapan kita ini betul. Jangan dah buat-buat kita tak tahu jawapan kita betul ataupun tidak. So kita tekan kalkulator. Tahu tak nak tekan kalkulator ni? Tahu tak? Tahu tak? Oi. Hello. Korang tahu tak tekan kalkulator? Dah lupa. Lupa. Okey, tengok. Biasanya kalau equation untuk dua persamaan je, kita akan guna, kita you tekan mode sampai jumpa EQN nombor 1. Kalau dia kuadratik, kita tekan dekat anak panah hitam ni ke kanan. Macam tu kan, tekan degree 2. Itu kalau kuadratik. Okey, tapi kat sini awak tengok, kita ada 3 unknown. Tengok equation number 1. So awak nampak tak unknown? Unknown kita ambil unknown kita 3. Sebab kita ada X, ada Y, ada Z. Unknown kita ialah 3. So A1. Masukkan A1. Sekejap Okey, so kat sini nanti ambil buku budak kat tu Ni jap. Ni. Okey, you nampak kat sini A1. A1 maksudnya awak punya X. Kita masuk 2. Lepas tu tekan sama dengan B1. B1 kita 2. Tekan sama dengan. Okey. Lepas tu kalau kita tengok seterusnya, dia tanya C1. C1 kita ialah negatif 1. Negatif 1. Tekan sama dengan. D1 kita ialah kosong. Tekan sama dengan. A2, tadi A kita kan X kan? Dekat sini A2 tak ada. A2 kita kosong. Sama dengan B2. B2 tadi kan Y kan? B kan Y. Jadi B2 kita ialah 4. Sama dengan. Okey. Dan C2 kita ialah negatif 1. Dan sama dengan D kita ialah 1. Okey, next. A3. X negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 2 B kita.
Dan C3 kita 1. Okey, dan seterusnya D3 kita 2. Okey, settle. Tekan sama dengan X kita dapat 2, Y kita dapat 2.5 dan Z kita dapat 9. Dia kat sini guna X, Y, Z. Tapi kalau soalan guna P, Q, R ke tak kisahlah. Tapi awak kena susun. Kalau sini X, Y, Z, bawah pun X, Y, Z. X, Y, Z. Faham? So awak dapat jawapan. Jadi awak boleh tahulah jawapan yang awak dapat tu betul atau salah. Boleh? Boleh cikgu. Okey, senang lagi ni. So saya faham. Sebab modul ni dia nak kamu, nampak tak? Kat sini, dia guna kaedah penggantian. Kan? Dia menggunakan kaedah berbeza-beza. Saya tak nak buat pening. Sebab peperiksaan, dia tak pernah kata pun menggunakan kaedah apa. Dia suruh kita selesaikan sahaja. Tapi tadi kat sini, saya dah, macam soalan tadi, saya dah tunjuk kamu menggunakan dua-dua kaedah. Penggantian kita guna, guna kaedah penghapusan pun kita guna. Okay? So, untuk persamaan Gauss ni, okay, kan nanti kat sini kan kalau untuk Gauss ni, kamu akan kosongkan, so kat sini dia awak kena gantikan ni. Maksudnya, you tengok dia akan disusun dulu. A, B, C, D. Awak susun. So, awak akan jadikan, mula-mula awak jadikan dekat ini jadi 1. Lepas tu awak jadikan yang lain kosong. Dia akan jadi last kali kalau awak tengok jawapan dia akan jadi sini 1 saya terpadam ni. So dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi 1 0 0 0 1 0 0 1. Okey? Then apa yang kamu dapat dekat sini, ini adalah jawapan X, ini Y, ini Z. Okey, ini untuk penghapusan Gauss ni. Tapi ini adalah kaedah alternatif. Maksudnya tapi dia bukan ada dalam sukatan. Maksudnya dalam sukatan dia ada dalam kaedah, maksudnya dalam buku teks tu alternatif lain. Alternatif lain. Tapi sebab awak kena ingat KSSM dia memang menggunakan, dia akan berdasarkan buku teks. Jadi kalau kita tengok dalam buku teks, okey, soalan-soalan dekat sini dia ada untuk kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian saja. Untuk persamaan Gauss ni saya tengok memang tak ada. Tak ada ditanya. Menggunakan kaedah persamaan Gauss contohnya kan, dia tak ada dan dia pun tak ada contoh dalam buku teks ni. Jadi awak jangan risau. Awak jangan risau. Ini cuma alternatif lain. Kamu boleh gunakan. Okay? So itu untuk mencari nilai 3 persamaan apabila you have 3 equation and 3 unknown. Okay? 3 persamaan dan 3 unknown. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, ni yang saya kata tadi, yang penghapusan Gauss ni, dia punya tu awak kena susun. Okey, jadi ni pun sama. Jadi tak kisahlah, sini ada X, Y, Z, cara dia, apa yang perlu awak buat. Okey, maksudnya awak akan, yang penting kita tengok. Kalau macam ni persamaan 1 dengan 2. Jadi dia tidak semestinya 1, 2, 2, 3 ke 1, 3. Ikut kesesuaian. Kalau macam tadi, soalan tadi kita buat 1 dengan 3. Kita hapuskan, kita dah dapat jawapan 1 huruf. Jadi ikutlah kesesuaian yang mana awak nak selesaikan terlebih dahulu. Dia tak ada kata mesti 1 dulu ke, mesti 2 ke dulu. Macam tu tak ada. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. So kita tengok seterusnya apabila persamaan itu linear dan bukan linear. Linear and non-linear. Apa maksud linear and non-linear? Kamu ada 2 persamaan. Satu persamaan linear. Apa maksud persamaan linear? Apa maksud persamaan linear? Apa yang kamu tahu dia adalah persamaan linear? So kita masuk yang ni. Power dia 1. Ambil buku dah. Budak ke? Okey. Kat sini mana satu linear, mana satu bukan linear? Nampak tak soalan ni? Yang first tu linear. Lepas yang tu bukan. Ya. Linear kalau kamu tengok,
Dia kuasa 1. Y equals to mx plus c. Macam tu. So yang ini tak kisah nak guna kaedah apa, tapi biasanya kita akan menggunakan substitution method, iaitu menggunakan kaedah penggantian. Okey? Dan kalau kamu tengok, dia ada x kuasa 2, ada y kuasa 2. Jadi kamu tengok dekat sini jawapannya akan ada 2 nilai. Okey, jawapannya akan ada 2 nilai. X ada 2, Y pun akan ada 2 jawapan. Okey So awak tengok dekat sini. Ini contoh soalan. Saya akan bagi kamu satu contoh untuk buat. Nanti kalau tak awak nak buat, tak jumpa soalan pula. Okey. Kita tengok satu soalan. Soalan saya bagi 3x tambah y sama dengan 4. 2x kuasa 2 tolak 5xy sama dengan negatif 2. Okey. So kalau kita tengok dekat sini kita ada dua persamaan. Okey, dua persamaan di mana kalau kamu tengok dia ada x ada y, satu linear satu lagi bukan linear. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okey. Persamaan pertama kita ubah. Jadi y equals to 4 tolak 3x. Iaitu y in term of x. So seelok-eloknya kamu cari yang y saja, yang x saja. Jangan adakan pecahan. Apa maksud saya pecahan? Kalau kamu ambil x, dia akan jadi x equals to 4 minus y per 3. Ini betul juga. Tapi bila pecahan tu agak sukarlah. Jadi kalau boleh elakkan pecahan. Okey, so ini persamaan ketiga. Persamaan satu kita dah tukar jadi persamaan ketiga. Jadi kat sini persamaan ketiga you akan substitute. Okey, you akan substitute kepada persamaan yang kedua. Apa dia persamaan kedua? 2x squared minus 5xy. Apa y? 4 tolak 3x. Okey, tolak sama dengan negatif 2. Jadi tambah 2 sama dengan kosong. So, 2x kuasa 2 tolak 20x tambah 15x kuasa 2 tambah 2 sama dengan kosong. Jadi, kalau kita susun, kita dapat 17x kuasa 2 tolak 20x. Okey, tolak 20x tambah 2 sama dengan kosong. Dia dah jadi kuadratik. Okey, untuk pengetahuan awak, dia ada kaedah macam-macam. Awak boleh gunakan kaedah pemfaktoran, you boleh guna formula. Tapi tolong ingat, paling selamat untuk tajuk ini you guna formula. Apa dia formula? The only one formula dan formula ini diberi iaitu negatif B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Sangat mudah formula ini. Kenapa? Sebab you determine value of A kamu 17, your B is negative 20 and your C is 2. Masuk saja dalam formula. Negative 20, negative 20 plus minus square root B squared. Negative 20 kuasa 2 minus 4AC. Okey, over 2A. Cukup. Jangan tekan kalkulator apa-apa untuk mengira menggunakan formula ini. Formula ini adalah hanya untuk dapatkan markah dan dia hiasan semata-mata. Kenapa maksud saya hiasan? Kamu tak perlu tekan kalkulator dekat sini. Kalau kamu tekan kat sini, silap-silap memang kamu tak dapat jawapan. Nak jawapan macam mana? Tekan EQN. Tekan EQN, masuk saja jawapan. So kat sini macam tadi EQN kita, ini kuadratik, tekan warna hitam sebelah kanan. Degree dia 2. Degree dia 2, A dia berapa? A dia ialah 17. Masuk A nya 17. Okey, B. Apa B dia? B dia ialah negative 20. Negative 20. And C dia, apa C dia? C dia ialah 2. Tu dia. Okey, dapatlah jawapan. Jawapan dia 1.0661. Okey, 1.0661. So, you dapat, ini X. Awak tengoklah kat sini X. Jadi, X sama dengan 1.0661. Okey, kita tengok lagi satu. Jawapannya ada 2 jawapan. Okey, tekan lagi sama dengan, you dapat jawapannya 0.1103.
0.1103 dan awak kena tengok soalan ini minta berapa titik perpuluhan ke significant figure ke, tengoklah kalau dia tak bagi apa-apa arahan kamu ambil 4 titik perpuluhan. Dah dapat X, 2 jawapan, kita tengok soalan kita ada Y, so kira pula Y. You masukkanlah 4, masukkan, tekan je kalkulator dekat sini, so masukkan nilai X yang kamu dapat. Okay, shift mode 3. Okay, so kita tengok. Kat sini Y kita 4. Okay, 4 tolak 3 buka kurungan. Okay, X kita adalah 1.0661 tutup kurungan. Okay, dapat jawapan. So, dapat 0.8017. Okay, so you dapat Y-nya adalah 0.8017. Lepas tu buat lagi satu. Buat lagi satu pun sama. You akan masukkan you punya X kita tadi 4 tolak 3X. 4 tolak 3X. X kita 0.1103. You tekan kalkulator, Y-nya kamu dapat 3.6688. Okay, dah. Okay, saya nak cerita dekat sini. Kenapa saya kata guna formula ini? Formula ini paling selamat. Kenapa paling selamat? Dia selamat digunakan untuk apa-apa juga nilai. Okay. Sebab kaedah pemfaktoran, okay, contoh saya dapat persamaan macam ni. Sekejap ya. Okay, tengok yang warna hijau. Contoh persamaan saya adalah 2Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 6 sama dengan 0. Cuba awak tekan kalkulator EQN. Apa dapat jawapan Y? Cuba tekan sekejap. A2, B negatif 8, C 6. Apa dapat jawapan? Dan awak kena ingat kalkulator sentiasa memberi jawapan X. So kalau ini Y, jawapan awak mesti Y. Kalau sini P, tulis jawapan mesti P. Faham tahu? Ini ramai pelajar tersilap. Sebab dia ikut kalkulator. Kalkulator memang XY. Sebab kalkulator tak tahu soalan tahun Y tu. sama dengan 3, Y sama dengan 1. Okey, 3 dengan 1. Okey, 3, 1. Jadi kalau menggunakan kaedah pemfaktoran, tentunya you buat Y tolak 3, Y tolak 1 sama dengan 0. Betul tak? Kan? Betul. Betul. Okey. Tapi kat sini malang. Kamu tak akan dapat markah jalan kerja. Kalau yang buat ni, you dapat pemeriksa akan cek A masukkan betul, B masukkan betul, C masukkan betul, you dapat 1 markah. Dekat bawah ni 2 markah. Tapi yang ini, walaupun dia tak salah, tapi dia kat sini tak sama dengan yang atas. Apa maksudnya? Pemeriksa dia akan semak yang ini. Dia akan semak Y, darab Y adalah Y kuasa 2. Tapi kat sini 2Y kuasa 2. Negatif 3 darab negatif 1 ialah 3. Tapi kat sini 6. Bukan salah kalkulator. Tapi sebenarnya kalkulator dia dah ringkaskan. Macam tu. Okay? Jadi kalau awak simplify baru tekan kalkulator, you dapat full mark. Tapi kalau you ambil je yang asal dan you tekan kalkulator, you tak dapat. Satu lagi kalau soalan saya. Okay, tekan kalkulator, negatif 2Y kuasa 2 tambah 8Y tolak 6 sama dengan 0. Tekan kalkulator EQN. Dapat berapa? Berapa? 3, 1 juga. Sama kan? Y3, Y1. Jadi kamu dah biasa belajar dalam maths, ini jadi Y tolak 3, Y tolak 1. Lagi sekali pemeriksa akan cek X darab X kuasa 2 tapi di sini negatif 2X kuasa 2. So kat sini jalan kerja kamu kosong. Okay. Jadi sebenarnya nak selamat guna je formula ini. Jadi kat sini kan tentukan A, B, C. A, B, C masuk dalam sini. Jadi tak kisah. Ada cikgu yang ajar, kalau dapat nombor bulat, whole number, you guna yang ini. Kalau perpuluhan, you guna yang ini. Pengsan lah. Semua kamu nak kena ubah-ubah. Pelajar saya tak benarkan sama sekali guna yang ini. Sebab macam ni lah nanti dia tersilap. Dia berangan je betul. Tapi dia tak dapat full mark. Sedangkan soalan inilah yang kena full mark. Kat sini markah dia 5 hingga 7 markah.
5 kalau macam yang kita buat ni semua ni 5. Dan soalan ini biasa dia perangkap dekat ujung. Dia suruh round off to decimal places ke, significant figure ke. So, hati-hati. Yang itu kita kena tengok. Boleh? Okay? Boleh. Okey, sekiranya kita tengok kalau dia bentuk pecahan. Sebab dia ada soalan yang memang tak boleh lari. Memang pecahan. Contoh. Okey, contoh dekat sini. Okey. Kalau soalan saya, apa 3x tambah 2y tambah 1 sama dengan 0. Okey. Satu lagi, x kuasa 2 tambah 5xy sama dengan 6. Okey, dalam kes ini, buat X pun jumpa pecahan, buat Y pun jumpa pecahan. Tak ada cara lain. So, tak apalah. Tak apa. Jadi sebenarnya kat sini, kalau awak nak susun, okey, dia macam cara. Kalau awak nak ubah yang bawah ni, boleh. Nak jadi Y, masukkan Y sini. Jadi dia walau macam mana tetap adanya pecahan. Okey, jadi tak boleh lari dari pecahan, tak apa. So kita ambil. Contoh saya nak ambil, saya tak nak ambil X. Kenapa saya tak nak ambil X? Nanti kat sini berkuasa 2. Saya ambil Y. 2Y sama dengan negatif 3X tolak 1. Jadi Y-nya negatif 3X tolak 1 bahagi 2. Jadi ini persamaan yang ketiga. Ketiga masuk dalam kedua, yang kedua X kuasa 2. Jadi kita tak perlu kuasakan 2. Kalau kita ambil kat sini X sama dengan, dia akan jadi kuasa 2. Tambah 5X. Apa Y? Y kita negatif 3X tolak 1 per 2 sama dengan 6. Okey, jangan risau. Dia ada pecahan. So, nak senang, kita darab semua dengan 2. Kita darab semua dengan 2, maka kita dapat di sini adalah 2x kuasa 2. Okey, ini darab 2 di sana habis. So, dapat negatif 15x tolak, kuasa 2. 5x sama dengan 12. Faham tak? Okey. Okey, boleh ikut? Boleh cikgu. Okey. So, kat sini you boleh selesaikan. Tekanlah kalkulator EQN. Okey. Ni lah maksudnya kalau dia tak boleh elakkan daripada pecahan, so awak kena kekal. Biarlah dia dalam, memang akan wujudnya pecahan di sini. Okey. Cukup dengan penerangan itu. Boleh tak cuba latihan? Boleh. Iman okey tak, Iman? 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 Okey. Kalau tak okey cakap. Jangan kau pura-pura okey. Okey, try buat soalan nombor 23. Okey, tak apa. Kali ni saya tunggu sampai semua orang okey. Allah Akbar.
Okey, awak dah salin soalan ni. Dah salin kan? Dah cikgu. Okey. Okey, masing-masing salin soalan tu sebab saya nak ni ada kawan nak tengok ni step dia. Okey, jadi macam soalan yang tadi je samalah. Maksudnya you ada satu persamaan satu dan persamaan dua. Okey, cuba ikut step ni. Dah? Ya, cik dapat math error je cikgu. Sekejap cuba balik. Okey. You buat y in term of x kan? Ha. Okey. Cuba hantar kat saya. Sama I saya dapat 4x square tolak 3x tambah 1 sama dengan 5. You dapat y apa dia punya apa? 4x square tolak 3x. Okey, hantar kat saya. Hantar kat saya dulu gambar. Okey cikgu. Cikgu. Ya. Nak tengok atas balik. Tengok yang tadi Yang nak cari Y. Dia kalau cari y, kalau persamaan kamu dah ada y ni tadi, x ni you substitute dekat sini je lah. Okey. Okey. Saya dah nampak salah saya cikgu.
Cikgu nak cek jawapan tadi. Okey. Okey, dia sebenarnya saya tak tunjuk habis tadi. Nak pastikan jawapan awak betul ke tidak, apa yang awak dapat ni awak masuk dalam yang bukan linear. Jangan masuk dekat linear. Kalau kamu masuk dekat linear, kalau jawapan kamu salah, kamu takkan sedar. Sebab kamu mendapat jawapan tadi dari sini. Jadi contohnya kan, macam tadi yang saya dah buat tu, kan yang ini saya dah dapat nilai X, dah dapat nilai Y kan. Saya masuk dekat sini. Okey, kita tengok. Okey, maksudnya dalam periksa macam ni kita nak semak kan. Okey, awak tengok dia kata 2X kuasa 2. 2X. X saya yang ini. So, Mikael stop. 1.0661. Okey, tutup kurungan kuasa 2. Okey, ni dia. Lepas tu tolak 5X. X kita apa? Masuk balik X. X dia 1.0661. Okey. Kemudian dia ada Y. So, darab Y. Apa Y dia? Y dia 0.8017. Okey, tutup kurungan. Kan tadi kita buka kurungan kan? Tengok sekejap, saya buka kurungan tak tadi? Yes. Buka kurungan. So, tutup kurungan. Okey. Kemudian, dia kat sini, you tengok, cuba tekan kalkulator ni, dapat berapa? Nampak tak? Awak dapat negatif 2.0003243. Dia tak dapat tepat negatif 2. Kenapa tak dapat tepat? Sebab kat sini kita dah bundarkan. Sebenarnya jawapannya lagi panjang. Jadi kat sini you nampak dia dapat jawapan negatif 2. So jawapan kamu betul lah. Jadi ingat nak semak kalau yang tadi bila 3 persamaan 3 anun awak boleh tekan kalkulator yang A, B, C tadi. Sorry, awak tekan 3 anun tadi ada X, Y, Z. Tetapi yang ini awak masukkan jawapan awak dalam persamaan bukan linear. Dan seelok-eloknya semaklah dua-dua. Jangan semak dekat atas. Sebab kat atas ni betul pun kau akan perasan betul. Kalau salah pun kau perasan betul. Jadi kau tak tahu kau betul atau salah. So, semak dekat persamaan yang bukan linear. Clear? Faham? Ya, faham. Jadi Sudah mas dapat. dapat tak? Dapat. Dapat okey. Okey, yang lain? Saya dapat. Dapat okey, jap. Okey, good. Good, Putri. Okey, Iman. Okey, Iman. Siapa lagi Cak Amira, okey Amira? Okey cikgu, dapat. Okey, dapat Azika, okey Dapat cikgu. Dapat. Putri? Irdina Putri dan Putri Azizi. Okey. Okey cikgu, dapat. Okey. Iman dia tak berapa sihat tu. Iman kau okey tak? Tak okey kot. Tak rasa sangat lagi sakit tu tak ada. Okey. Ini boleh gerak tak? Saya dah hantar kat WhatsApp. Oh, dah hantar. Okey, sana. Oh, okey. Why? Oh. Okey. Oh, salah. Tak boleh gitu, Iman. Tengok Kat sini awak tengok persamaan pertama kita adalah 2X tambah Y sama dengan 1. Yang kedua adalah 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah XY sama dengan 5. Yang awak buat first tu dah betul dah. Awak dapat Y sama dengan 1 tolak 2X betul. So ini persamaan 1, ini 2 dan ini persamaan yang ketiga. So yang 3 ni awak masuk dalam kedua. Kedua apa? 2X kuasa 2. Tambah Y. Apa Y kita? 1 tolak 2X. Kuasa 2. Tambah X. Ada Y lagi. 1 tolak 2X. Awak mesti jadikan sama dengan 0. So tolak 5 sama dengan 0. Tujuan kita kat sini, kita nak membentukkan persamaan kuadratik yang ada satu unknown saja.
Iman buat masih ada 2 huruf. Ada X, ada Y. Dia tak nak. Dia mesti jadi 1 huruf baru kamu boleh selesaikan. So kat sini you dapat 2X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, 1. 1 darab negatif 2, negatif 2X darab 2. Negatif 4X. Negatif 2 kuasa 2, you dapat 4X. Saya menggunakan kaedah cepat yang ini. Nanti saya tunjuk. Okey, tambah X darab 1X. X darab negatif 2, negatif 2X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 0. Okey, so dapat begitu. Oh, sorry, kat sini 4X kuasa 2. Okey, so bila kita selesaikan, tengok ini 2X kuasa 2, ini negatif 2X. Habis. Okey, ni ada, keluarkan 4X kuasa 2. Negatif 4X tambah X, so negatif 3X. 1 tolak 5. So dapat negatif 4 sama dengan 0. Jadi kat sini A kita 4, B kita negatif 3, C kita negatif 4. Sampai sini masuk saja formula. Formula kita negatif B, negatif 3. Plus minus square root B kuasa 2. B kita negatif 3 kuasa 2 minus 4 AC over 2A. Jangan buat apa-apa. Sini full mark, you akan dapat 1 markah. Okey, nak dapat jawapan, tekan EQN A, B, C. You dapat X dulu. Kenapa dapat X dulu? Memang kat kalkulator sentiasa X. Sebab persamaan kamu in term of X. Dapat X. Tengok soalan. Ada tak dia bagi tahu apa-apa? 3 tempat perpuluhan. Okey, dia nak 3 decimal places. Bila dia nak 3 tempat perpuluhan, jawapan kamu mesti round off pada 3 tempat perpuluhan. You dapat X. Selepas dapat X, X-nya kat situ tekan kalkulator, dia dapat situ ialah 1.443. Okey. Dan satu lagi X-nya you dapat negatif 0.693. Okey, nak Y. Nak Y, masuk dekat persamaan yang nombor 3. Sebab persamaan 3 adalah Y sama dengan 1 tolak 2X. Masukkan nilai, awak dapat. Okey, saya nak tunjuk awak kat mana markah diberi. Jadi maksudnya dekat setiap benda ni jangan tinggal. Ini wajib ditunjukkan, awak dapat markah 1. Dia nampak awak masukkan Y di sini dan di sini. Awak dapat markah K1. Dia tengok awak masukkan A, B, C dengan betul. Positif, negatif semua betul. Awak dapat K1. Okey, markah ada 5. Kat mana lagi? X kedua-dua betul, awak dapat N1. Dan Y nanti awak kira, dua-dua betul. Mesti betul dua-dua, you dapat N1. Maka you dapat full mark, markah dia 5. Boleh? Okey tak Iman? Okey. Okey, nanti tengok balik. Okey. Okey, sekarang saya akan bagi lagi satu contoh soalan. Awak cuba buat lagi, tapi kali ni kita cari yang pecahan. Okey, sekejap ya. Okay, ni bukan pecahan, ni sama je, ni biasa. Dan sebenarnya soalan SPM jarang keluar yang pecahan. Sebab dia nak bagi awak senang, nampak tak? Bukan pecahan. Ini awak nak susun jadi apa? Y ke X? Persamaan pertama dia, linear kamu. Nak buat Y sama dengan ke X sama dengan? Y sama dengan. Y sama Ya. dengan. Ingat kita cuba ambil huruf yang tak ada nombor. Saya bagi senang je, huruf tak ada nombor. Kalau saya kata ambil linear lah apa tak, awak pening. Ni nampak? Ambil X sama dengan. Okey, dekat sini. Yang ini tak ada masalah. Awak tengok yang sebelah sini. Tengok sini ya. Okey, dekat sini, awak kalau nak cepat dapat markah kedua, awak substitute. Contohnya maksud saya, apa yang saya masukkan dekat sini macam ni. Yang pertama, you akan dapat X equals to 1 minus 2Y. You dapat 1 markah. Untuk dapat cepat markah yang kedua, awak masukkan terus 1 tolak 2Y. Tolak 2 per Y sama dengan 5. Tapi dekat sini, awak akan susah sedikit. Sebab awak nampak kat sini dengan sini kan macam susah kan nak samakan. Jadi, saya tak advise kamu buat yang ini. Saya akan elakkan dia dari pecahan dulu. So, maksudnya apa? Persamaan 3 per X tolak 2 per Y sama dengan 5, kita samakan bawah.
Bila kita samakan bawah, sini kita darab Y, sini darab X, sini darab X. So, you dapat 3Y tolak 2X per XY sama dengan 5. So, susun balik 3Y tolak 2X sama dengan 5XY. Jadi, awak tengok dekat sini ada pecahan lagi tak? Ada pecahan lagi tak? Tak ada. Dah tak ada. So dengan mudahnya kita masukkan. Dia kata apa? Sini adalah 3. Kat sini apa tadi? 3 3Y okay. 3Y tolak 2X. X kita apa? 1 tolak 2Y. Ini saya bawa terus tolak 5X. Apa X saya? 1 tolak 2Y darab dengan Y sama dengan 0. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dah tak ada pecahan. Dan dia mempunyai satu unknown sahaja. Faham? Boleh tak? Okey, cuba selesaikan yang ni. Cuba selesaikan. Okey, saya padam balik. Saya nak tengok awak dapat gerak tak ikut apa yang saya terang. Okey, buat.
Okey tak? Shh. Tolong. Dia mana? Ah. Thank you. Cikgu, kenapa saya should dapat math error? Okey, hantar. Ya Allah, anak murid saya positif. Dia tunjuk gambar. Ya. Okey, Sat. Sekejap, saya dah nampak dah. Saya salah tanda. Okey, ni Puteri dah hantar tahniah. Cikgu, kenapa Y saya dapat tapi tanda positif negatif je. Lain-lain. Okey, hantar. Jawapan saya nak tengok. Satu Tak, negatif. jalan kerja awak. Saya nak tengok jalan kerja. Okey, cikgu. Salah ikuan. Salah. Semua darab 3 tu kena darab Y, X tu darab 2 darab X. Darab samakan bawah. Kan? Faham tak? Ini kan dia 3 per X. Yang ini 2 per Y. Nak samakan bawah darab Y. Darab Y. Darab X. Darab X. Kan? Jadi kau dapat 3 tolak 2. Dia Yang 5 tak kata. tu betul. 5XY tu betul. Oh. Okey.
Mira, cuba hantar gambar dari awal dia. Cikgu, Hantar gambar dari awal. dari awal. Ah, Okey. sebab tu kan dah sekerat jalan kan? Cikgu check saya punya boleh? Saya tak sure. Mana? Sekejap ya. Dah hantar? Tak ada pun? Oh, belum saya belum hantar lagi. Kau ni belum hantar, nak suruh aku check lah pula. Cepat. Okay, hantar. Okay. 3Y. Idina. Silap tu Idina. 3Y, 2X. Silap tu. Tengok Awak tengok sini. Maksudnya korang confuse lagi dengan samakan pembawah dia ni. Okay, so ini 2 per Y. Ini kan sama dengan 5. Ini you tak boleh nak buat operasi sebab bawah tak sama. Jadi you darab Y. Sini darab Y. Sini you darab X. Sini you darab X. Jadi you dapat 3Y tolak 2X. Baru boleh jadikan 1. XY sama dengan 5. Barulah bawa sana. So 3Y tolak 2X sama dengan 5XY. Okay. 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 Cikgu, saya Ya. yang tu saya dah tukar tanda tu cikgu yang bawah tu. Okay. Jap. Okay. 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 Ha. 3 tolak 5 berapa? -2. Kamu buat 2Y. Sebelah yang Tu tambah 4. Tambah 4 tu cikgu. Oh, dekat sebelah ni pula tak perasan pula saya. Sekejap saya cek balik. Tak cikgu, saya rasa saya dah nampak dah. Kat mana kau nampak? 3Y. Okay cikgu, dapat dah. Dapat. Kat mana silap awak? Yang bawah tu kan saya dah tukar ayat atas tu. Benda tu kat rumah kau tu. Boleh cikgu, adik saya main game pula ni. Ada saya tu lupa nak tukar tanda A kat bawah tu. Yang atas tu dah tukar, bawah tu lupa pula nak tukar. Okay. Tu. Tapi dapat tak cikgu, dapat. Dapat Okay. Jadi jangan lupa tahu, bila dapat jawapan nanti, mesti masukkan balik dalam persamaan yang bukan linear ni. Jangan masuk dekat yang X sama dengan nanti ni. You mesti jawab, masukkan dekat yang persamaan yang pelik-pelik tu. Okay Idina, betul kan? Tadi yang lain tu dah betul, cuma sebab step awal tu salah, jadi yang bawah semua salah. Ikuan, settlekan, saya nak tengok jawapan Iman okey tak Iman? Ke Iman tak sihat lagi? Hana okey kan? Hana? Okey cikgu. Okey. Azika? Dapat cikgu. Dapat Okey.
Lepas ni kita pergi dekat apa ni? Dia ada untuk soalan yang melibatkan kamu, dia bagi situasi then you kena keluarkan persamaan. Tak dapat Igu. Tak dapat Okey. Ikhwan hantar kat saya nak tengok. Kat mana silap? Cikgu saya dah dapat. Dah dapat Okey, good. Okey, tunggu kawan sekejap Cikgu, dekat Ya. jawapan tu dah ada typo ke? Sebab saya dapat negatif 0.116 bukan 2.116. untuk Tapi yang nilai lain betul. Ya. Okey. 0.116 sini. Okey, tak apa. Sebab saya pun tak semak balik ni. Kamu masukkan dalam ni, dalam persamaan tak linear, dapat tak? Betul? Betul. Okey. Betul yang kamu punya? Okey. So kat sini apa? 0.116. Negatif 0.116. Okey. Negatif 0.116 Okey. Terima kasih. Jadi awak kena semak semak dalam persamaan tak linear. Sekejap, saya semak kawan punya. Ikhwan, XY tu awak dah bawa dekat 5, XY kat bawah dah tak ada Ikhwan. Nampak tak? Kat sini ni tak ada XY lagi dah kat bawah ni. Silap kat situ. Sebab tu saya nak tahu. Okey, yang lain. Boleh? Okey, kawan? Okey. Kesilapan dekat situ. Yang lain insyaAllah okey lah tu. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, untuk macam ni. Jadi bila soalan yang macam ni, kamu kena nampak markah dia 7. Kamu kena keluarkan persamaan dia. Sebab tu markah dia 7. Di mana 2 markah yang awal adalah kamu keluarkan jawapan dia daripada sini. Dia kata Raja menunjukkan plan bagi sebuah taman berbentuk segi 4 tepat PQRS. Taman itu terdiri daripada sebuah kolam berbentuk semi bulatan PTS dan kawasan rumput PQRST. Yang ini kawasan rumput. Okey, diberi dia kata S pergi ke R adalah 6Y. Q pergi ke R adalah 7X. Okey. Luas taman berbentuk segi 4 tepat PQRS adalah 168. Apa maklumat yang kita boleh keluarkan dekat situ?
Luas taman segi 4 tepat adalah 168. Macam mana nak buat? 7x darab 6y Ya. sama dengan 16. Luas segi 4 tepat jadi 7x darab dengan 6y. Sama dengan 168 sebab dia kata luas. Perimeter kawasan berumput. Perimeter kawasan berumput terdiri daripada di sini. Ni dia nak perimeter, so tambahkan semua yang warna hijau. Okey? Jadi untuk kawasan yang berumput yang warna hijau tu, kita ambil PQ, PQ kita ialah 6Y. Tambah QR, QR kita adalah 7X. RS, RS kita adalah 6Y. Tambah lengkung STP. STP dia kata adalah semi bulatan. Okey, iaitu separuh bulatan lah. Lengkung, arc of circle. Okey, you cari lengkung dia ni. Formula bulatan, lilitan bulatan. Macam nak cari lilitan bulatan? Circumference of circle. Apa nak buat? Ingat? Apa formula dia? Hello? Tak ingat? Tak ingat. Cikgu tadi? Nak cari lilitan bulatan ni. Circumference of Lilitan. Yes. 2 pi J. Yes, 2 pi J ataupun 2 pi R. 2 pi, you tengok. Dia kata pi gunakan 22/7. Nanti kita gantilah. 2 pi R. R is radius atau jejari. So, 2 pi R ataupun J, 7. Jadi, dia adalah 7X. Okay? Per 2. 2 pi R, jadi kat sini 7X per 2. Okay? Jadi dekat sini perimeter dia kata 168. 168 pula. Mana? 60 meter. Okay, so kat sini awak dapat sama dengan 60. Atas pasal luas. Bawah pasal perimeter. Okay, kita tengok balik. Ini kita dapat dia 12Y tambah 7X tambah 2 pi. Pi kita 22/7. Sini 7X per 2 sama dengan 60. So awak tengok ni pelan-pelan. Sini habis. Sini habis. So you dapat 12Y tambah 7X tambah 22X sama dengan 60. Tolak 60 sama dengan 0. Jadi 12Y tambah 29X tolak 60 sama dengan 0. Itulah persamaan kamu. Boleh ikut tak? Perlu saya terang balik atau okey? Okey, cikgu. Okey Jadi mula-mula yang pertama keluasan. Yang kedua perimeter. Bila dia dua unknown macam ni, bila dua persamaan macam ni, two equation and two unknown, memang dia akan guna satu biasanya pasal luas, satu lagi biasanya pasal perimeter. Sebab perimeter itu yang akan mewujudkan persamaan linear. Jadi kita hati-hatilah keluarkan apa yang kehendak pada soalan. Jadi dekat sini, kamu ambil yang warna merah ni, warna merun ni dengan yang warna hijau. Itulah persamaan kamu. Jadi markah diberi, dekat sini dah 2 markah. Sebab kamu membentuk persamaan sendiri. Tapi kalau kamu tak dapat bentuk persamaan ini, maka kamu tak boleh selesaikanlah soalan ini. Boleh? Ada soalan? Okey, kalau ada soalan boleh bertanya. Saya ajar slow-slow ni. Ya. Kalau yang perimeter circle tu kan, 2 pi R tu, tak payah bahagi 2 ke? Sebab dia nak semi dia. Astaghfirullahalazim. 2 pi R. Ya, terima kasih. So, you divide by 2. Sebenarnya dia pi R je lah. Allahuakbar. Terima kasih. Sebabnya saya gunakan tu satu bulatan. Kita padam balik. Okey, terima kasih. Okey So saya tulis balik. Luas 7X tambah 6. Tambah pula. Darab dengan 6Y. Itu luas. Sama dengan 168. Pasal perimeter PQ. PQ kita adalah 6Y.
tambah 7X tambah separuh bulatan. Okey, tadi yang kawan bagi 2 pi R tadi satu bulatan. Bila separuh bulatan kita bahagi 2. Saya tadi bahagi 2 dekat jari je. Tu yang kepala saya ingat dah bagi. Faham tak Dia 2 pi R bermakna dia adalah pi R. Okey? Sama dengan 60. Okey. Jadi dekat sini awak tengok kenapa pi R sebab bulatan 2 pi R. Jadi 6Y tambah 7X tambah pi. Pi saya 22/7. R saya radius kita punya tadi 7X. Jadi kat sini 7X/2. Macam tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sini 11. Jadi 6Y tambah 7X tambah 11X tolak 60 sama dengan kosong. Okey, terima kasih. Faham? Jadi, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Selesaikan. Okey, boleh? Okey tak? Ada soalan lain? Ada atau apa-apa lagi nak cakap? Okey, ini Faham. faham 18X tolak 60 sama dengan kosong. So, dekat sini kalau kita tengok, okey, kat sini awak boleh simplify. Okey, awak boleh permudahkan supaya mudah awak nak selesaikan. So, you divide by 6, you dapat Y tambah 3X tolak 10 sama dengan kosong. Dapatlah Y 10 tolak 3X. Ini persamaan yang ketiga. So, yang ketiga masuk dekat persamaan pertama. Okey hati-hatilah kat sini. Terima kasih banyak-banyak. Sebab saya tadi saya dah buat dia tu panjang tu dah bagi 2. So kepala saya macam seolah-olah itu dah bulatan bagi 2. So sebenarnya formula half circle is pi r. Okey, 2 pi r tadi satu bulatan. Okey. Saya keluarkan sampai sini, selesaikan sampai sini. Yang lain nanti awak boleh teruskan. Sebab yang lain tu sama dengan yang tadi. Cuma kat sini saya nak dedahkan kamu cara keluarkan persamaan daripada situasi yang diberi. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, cuba. Cuba baca pelan-pelan. Cerita dekat saya apa yang boleh keluar. Apa dia kata kat sini? Fernandez membeli X ekor ayam. Y ekor itik. Okey. Dengan bayaran 208. Okey, cuba baca dulu. Sudah lagi tak ni? Buku ni macam buku kreatif. Dapat tak?
Tak. Oh, okey. Sekejap Dapat cikgu. Dapat. Okey. Okey, cuba terang. Kalau dapat, yang dapat. Cuba Saya terang. buat X tambah Y sama dengan 20. X tambah Y sama 20. Okey, kesian dia. Adik dia main game lah. Adik dia nak cakap je. Okey, tak apa. Saya baca Mula dia kata dia membeli X ekor ayam. So, X ni ayam. Okey. Y itik. Okey, bayarannya 208. So, dia beli ni nanti harganya total 208. Diberi jumlah bilangan ayam. Okey, bilangan ayam dan itik yang dibeli. Ayam dan itik. So, sama dengan 20. Harga seekor ayam dan itik masing-masing adalah RM-X dan RM-Y. Okey, dia kata dengan keadaan Y lebih besar dari X. Jadi maksudnya, kita tak tahulah berapa ringgit, kan? Jadi yang pertama, you buat X tambah Y 20, betul? Betul? Betul. Okey, lepas tu yang pasal ayam? Ayam. Harga, apa dia? Harga akan jadi? Untuk harga apa, Ikhwan? X square tambah Y square sama Ya. dengan 208. Okey. Apa dia? X square tambah Y square sama dengan 208. X squared tambah dengan Y squared. Okey, kenapa awak kata X squared dengan Y squared? Sebab harga ayam dengan itik pun X juga. Jadi Okey, yes. Faham? X dengan Y. Ya. Unknown kita X. Unknown kita Y. Harganya X. Jadi dia dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 208. Kalau dia kata harga itik 8, harga ayam 10. So kita akan dapat 10X tambah 8Y. Tapi sebab dia kata harganya X dan harga satu lagi harganya ialah Y. Jadi X adalah harga. Darab dengan X untuk ayam jadi X kuasa 2. Okay. So inilah persamaan yang kamu dapat. Okay. So awak selesaikan, you akan dapat jawapan dia. Dapat? Dapat cikgu. Dapat Boleh Okay. So itulah dia antara bentuk soalan dia. Okay, kita tengok lagi. Ada lagi tak yang susah sikit? Ada gambar-gambar? Yes, itu dia. Okay, cuba keluarkan. Okay, dekat sini bila awak selesaikan, awak kena pandai ambil nilai lah. Okay, contohlah nanti awak dapat, sebab kat sini ayat dia Y lebih besar X. Okay, awak kena tengok, nanti awak dapat nilai X ada 2 nilai, Y ada 2 nilai. Okay, jadi dekat sini awak kena, okay saya buatlah yang ni, saya buat awak tengok sebab dia ada syarat kat situ. So, X sama dengan 20 tolak Y. Awak ambil Y pun boleh. So, 20 tolak Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 208 sama dengan 0. Okey, jadi awak pun selesaikan seperti biasa. Okey, kalau awak tengok, maksudnya you akan susun macam biasalah, buat macam biasa, selesaikan. 20 kuasa 2, lepas tu teruskan. So, 20 kuasa 2 dapat 400. 20 darab negatif Y, negatif 20Y darab 2, negatif 40Y. Tambah Y kuasa 2, tambah Y kuasa 2 tolak 208 sama dengan 0. Okey, 2Y kuasa 2 tolak 40Y. Okey, tambah 2 pula. 192. 192 sama dengan 0. Betul tak? 400 tolak 208. Betul kan? Yes. So, ini masukkan, tekan, masuk dalam formula. A kamu apa? A kamu 2, B kamu negatif 40, C kamu 192, selesaikan. Masukkan formula negatif B. Plus minus square root B squared minus 4AC bahagi 2A. Ini dia. Lepas tu nak dapat jawapan, tekan calculator EQN. Tekan EQN, awak masukkan nilai-nilai dia. A dia 2. B dia negatif 40 dan C dia awak dapat 192. Okey, you dapat X dekat sini 12. Okey, you dapat X 12. Satu lagi X kamu dapat 8. Okey, X 12, X 8. Lepas tu kita ambil atas. Sini. X kita 12. Jadi awak masukkan nilai, kalau X 12. Okey, 12.
sama dengan 20 tolak Y. Jadi awak nampak dekat sini Y kita akan dapat 8. Satu lagi ini X kita dapat 8, 20 tolak Y. Maka Y kita dapat 12. Tapi dekat soalan dia ada syarat. Y lebih besar X. Y lebih besar X. Jadi kamu tak boleh tinggalkan macam ni saja. Biarkan. So oleh kerana Y itu lebih besar dari X, maka kita ambil Y 12, X sama dengan 8. Faham? Jangan tinggalkan macam ni. Sebab soalan ini bersyarat. Dia bagi tahu Y itu mesti lebih besar daripada X. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, tengok yang ini. Kita keluarkan persamaan dia je. Tak payah buat. Cuba keluarkan persamaan dia sahaja. Seutas dawai yang panjangnya 52 cm dipotong kepada dua bahagian yang berlainan panjang. Okey, setiap bahagian dawai itu dibengkokkan untuk membentuk segi empat sama. Okey, seperti rajah. So bermakna bila segi empat sama, dia kata 52. Apa idea kamu dapat dekat sini? Cerita pasal apa? Apa dia? Seutas dawai panjangnya 52. So ini pasal apa? Perimeter. Ya, perimeter. So perimeter kat sini berapa? Dekat sini berapa? Yang besar berapa? 4Y. Ya, 4Y. Yang kecil 4X. Sama dengan 52. Selesai. Jika jumlah luas kedua-dua segi empat sama, ialah 89. Luas Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan 89. Faham? Kalau awak tengok dekat sini markah dia 6 bukan 7. Sebab persamaan yang nak dikeluarkan itu lebih mudah berbanding soalan tadi. Yang soalan tadi markahnya 7. Boleh? Okey tak? Boleh. Okey cikgu. Okey. Ni maksudnya bentuk-bentuk soalan. Tapi biasanya dia memang satu pasal luas, satu pasal perimeter. Ataupun dia cerita pasal harga. Ini pun sama. Seutas dawai berbentuk bulatan dengan jejari 14 cm. Seutas dawai berbentuk bulatan dengan jejari 14 cm. Okey, seutas dawai jadi maksudnya bulat. Jejari dia ialah 14 cm. Dibengkokkan untuk membentuk sebuah segi empat tepat dengan panjang. Nak jadikan segi empat tepat. Dengan panjang dia 2Y tambah 20, lebar dia X tambah 10. Diberi luas segi empat terbentuk itu ialah luas dia adalah 420. Cari nilai X dengan Y. Okey, apa maklumat yang kamu nampak dekat sini? Pasal apa? Perimeter betul? Betul. Perimeter sebab ni. Dia kata kat sini perimeter, dia kata seutas dawai berbentuk bulatan jejari 14. Dibengkokkan untuk membentuk ni. So, awak nampak dekat sini, ini adalah dia punya panjang dengan awak punya lebar. So, perimeter ini awak punya bulatan ni, jadi perimeter dia you akan gunakan formula lilitan bulatan adalah 2 pi r kan? 2 pi r ikutkan sebab dia kata ni lilitan bulatan. Jadi, kalau awak tengok 2 pi r, dia ada bagi nilai pi tak kat sini? Tak ada Okey. So kalau awak tengok dia seutas dawai berbentuk bulatan dengan jejari 14 dibengkok untuk membentuk sebuah Jadi kita gunakan 2 pi r. Pi kita 22/7. R kita ialah 14. Okey, sini 1, sini 2. So awak dapat 4 darab 22, so kita dapat di sini adalah 88. Faham tak? Okey, maksudnya awak punya lilitan bulatan awak nilainya adalah 88. Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Jadi perimeter segi empat. Jadi perimeter segi empat adalah 2X tambah dengan 20.
tambah lagi. Ini darab 2. Sebab apa? Bawah dengan atas. Tambah 2x tambah 10. Sama dengan 80. Dan satu, dia kalau nombor besar-besar ni takut nanti susah. Jadi awak boleh kecilkan. Nak boleh kecilkan lagi. Okey, lepas tu awak tengok. Satu lagi pasal luas. Iaitu x tambah 10, 2y tambah 20. Darabkan sama dengan 420. Boleh? Yang ini macam parah sikit lah sebab nanti kan sebab kat sini sebenarnya dia tak bagi awak pi, tak ambil nilai pi. You boleh ambil apa-apa nilai pi sajalah. Saya gunakan 22/7 supaya senang nak matikan nilai kat sini. Okay, so kamu dapatlah 2 persamaan. Selesaikan. Maka habis. Dapatlah jawapan. Boleh? Okay? Okey cikgu. Okey, cikgu. Boleh Okay. So kita lepas ni, so ini habis sistem persamaan. Okey, untuk ulang kaji hari tu, log semua, log kita dah buat dah kan? Index cert dengan log tu, saya tak ingat lah. Dah cikgu. Dah kan? Okey, Log dah. sekarang nak tajuk apa? Next nak tajuk apa? Penyelesaian segitiga. Saya dah teka dah korang. Kepala saya korang akan sebut itu. Sebab ada satu grup tu pun dia minta yang ini. Okay. So kita akan buat solution triangle untuk next class. InsyaAllah. Boleh? Okay. Boleh, cikgu. Tolong buat latihan. Sebab awak dah nak buka sekolah. Kalau rezeki awak sekolah benarkan bawa handphone, bolehlah awak nanti tanya saya soalan. Kan? Tapi rasanya macam yang lepas awak dia tak adalah bagi tahu boleh bawa. Dia tak dibagi tahu tapi biasanya dia benarkan. Tapi ikutlah sekolah saya pun tak tahu macam mana. Jadi sementara ada kat rumah ni boleh tanya soalan. Tak okey je tanya. Boleh So saya stop kat sini. Sejumpa next class dengan tajuk solution of triangle. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.